sujud tanpa didahului oleh satu lagi. Maksudnya moyang kepada ayam ni sama ada telur sahaja ataupun ayam sahaja. Faham? Maksudnya masa dia mula-mula dicipta, Allah Ta'ala cipta telur dulu. Telur maksudnya dicipta daripada tiada terus, ataupun dicipta ayam itu dari tiada. Itu tidak dapat tidak kita kena isbatkan. Faham tak? Tak kisahlah yang mana satu, tak penting. Tapi yang pastinya salah satu itu dicipta daripada tiada. Dia tak boleh benda tu tasalsul, tak ada berhenti, infinity, tak ada. Dia tak boleh tasalsul. Dia mesti kena berhentikan kepada satu keadaan yang mana sebelum ni dia tak ada langsung. Faham? Okey, dia tak ada langsung. Sebab kalau kita isbatkan dia pergi kepada satu zaman dipanggil tasalsul zamani, maka dia mustahil. Maka kita kata ada satu masa yang mana dia datang daripada dunia Adam kepada ada. Okey. Jadi kalau itulah halnya alam, kalau itu halnya binatang yang kecil seperti ayam, maka itulah juga halnya yang lebih besar daripadanya, iaitu bumi itu sendiri. Faham? Ini pula kita nak isbatkan baharunya alam. Baharunya alam. Kalau benda yang paling kecil, kita tak boleh nak isbatkan bahawasanya dia itu datang daripada zaman madhi tanpa ada kesudahan, titik bermula. Maka alam yang besar lebih-lebih lagi lah. Kemudian kita kata dulu dia tak ada, sekarang ada. Dulu tidak ada, maka sekarang ada. Jadi macam mana dia ada? Macam mana benda yang baru ni ada? Dia ada sendiri. Dia ada apa? Dia ada sendiri. Sesuatu yang daripada alam tiada kemudian ada, dan dia ada sendiri. Maka perkara ini pun dibahaskan oleh ulama kalam. Apakah dalil bahawasanya semua ni yang urutan nombor 2, urutan hujah nombor 2, kalau dia bukan qadim maka dia hadis. Kalau dia hadis, dia mesti, atau perkataan tu, dia mesti memerlukan muhdith. Jadi soalan dia, apakah dalil bahawasanya setiap yang baharu itu mesti perlukan muhdith? Boleh tak kita kata dia jadi sendiri? Boleh tak? Apakah dalil bahawasanya dia mesti perlu kepada muhdith? Kalau kita kata dia tu baharu tapi dia jadi sendiri, boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Itu semua kamu nak belajar dalam kitab awak. Faham? Dia setiap dalil tu, dia ada dalil atas dalil dia. Itu kalau belajar ilmu kalam, dia tak meningkatkan iman. Ilmu kalam dia tak meningkatkan iman. Kita nak ujar orang kafir. Faham tak? Contohnya, dia mesti perlu kepada muhdis. Kalau dia perlu kepada muhdis, maka lazim daripadanya daur ataupun tasalsul. Mengisbatkan daur dan tasalsul itu adalah mustahil. Jadi kalau kita pergi atas lagi, apakah dalil daur itu mustahil? Apakah dalil kepada dalil? Faham? Jadi ini ilmu jadal. Jadal ni dia tak bagus kalau orang istighal. Dia tak meningkatkan iman. Cuma dijadikan perisai, digunakan bila memerlukan sahaja. Imam Ghazali kata kalau nak menguatkan akidah, baca Quran, baca hadis yang ada cerita tentang Allah. Ayat itu dia akan datangkan nur. Semayang malam, istighfar, taubat, yang akan datang. Tapi hujah-hujah seperti ini, hujah akal yang ilmu kalam yang kamu pelajari,
dia adalah silah yang digunakan pada waktu yang diperlukan. Iaitu diperlukan saat berdepan dengan orang yang menggunakan akal juga. Faham? Jadi bukan benda tak perlu. Perlu ilmu apa dipanggil fardu kifayah. Okey. Lagi 10 minit. Lakana muhdisan. Kemudian daur ataupun tasalsul. Jadi apakah dalil bahawasanya daur itu mustahil? Daur ni mustahil senang je, kita boleh faham, kan? Kalau orang belajar ilmu sains ke ilmu fizik ke, dia belajar tentang ilat dan juga ma'lul. Ilah dan ma'lul daripada segi ilmu logik lah. Ilah ni dia kena datang dulu, barulah datang ma'lul. Faham? Dan dia tak boleh. Ilah adalah ma'lul adalah merupakan ilah kepada ilahnya. Tak boleh. Faham? Ma'lul adalah merupakan ilah kepada ilahnya. Tak faham? Walidiyah dengan mauludiyah. Ini contoh kelahiran lah. Dia tak boleh berlaku satu orang dia adalah mauludiyah, dilahirkan. Faham? Dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan, ada yang melahirkannya. Ibu dia lah, seorang perempuan. Dia tak boleh berlaku maulud adalah walid kepada walidnya. Tak boleh. Maulud adalah walid kepada apa? Walidnya. Ini budak-budak kecil pun boleh faham, kan? Hujah simple je. Tapi kalau kita amati, dia kembali kepada ilah dan ma'lul. Jadi ibu tu sebab lahirnya anak, kan? Dia tak boleh anak tu jadi sebab lahirnya ibu. Macam mana lah anak tu lahirkan ibu dan ibu tu lahirkan dia? Kalau ibu tu lahirkan dia, ibu tu kena datang dulu, kan? Kalau dia lahirkan ibu, dia kena datang dulu sebelum ibu tu. Faham? Maka kena satu je. Antara dua tu, dia adalah walid, dia adalah maulud. Maka itulah muhdis dengan hadis. Faham tak? Dalil daur tu macam tu lah. Muhdis dengan hadis. Hadis dengan muhdisnya. Faham? Muhdisnya. Maka hadis dia tak boleh menjadi muhdis juga kepada muhdisnya. Mana boleh? Dia akan jadi daur. Faham? Daur tu memang senang je, dia punya kefahaman dia segi akal. Tapi satu lagi yang namanya tasalsul. Tasalsul. Jadi apakah hujah bahawasanya tasalsul itu mustahil? Itu tak perlulah dibahaskan di sini. Sebenarnya sebab mungkin dalam kitab Kifatul Awal dah dibahaskan. Khalas. Duduk. Kita nak sebutkan sebenarnya dua perkara. Dia ada dua perkara berkaitan qadim ni. Sebelum kita masuk yang lepas. Ni kira hari ni 5 minit je tinggal. Dia qadim ni, semalam saya sebut, ada sebahagian orang iktiraf, mengatakan tidak boleh mengisbatkan nama qadim kepada Allah, dengan alasan tidak ada warid dalam mana-mana riwayat yang Allah itu dipanggil qadim. Sedangkan kita dah belajar tidak boleh mengitlakkan kepada zat Allah nama melainkan adanya warid. Sama ada sebut dalam Quran ataupun ada sebut dalam hadis. Maka bila kita belik Quran, tak ada. Bila kita belik hadis, tak ada. Ini dakwaan mereka lah. Maka tak betul tu golongan mutakallimin yang mengisbatkan satu nama yang namanya qadim. Dan semalam di hujung kelas kita dah sebut hujah ringkas lah. Ini hujah ijmali. Hujah ni sebenarnya
sudah mencukupi lah bagi orang yang tidak ketegak. Tapi kalau dia ketegak, dia tak cukup hujahnya. Maksudnya hujahnya adalah kita kata qadimun bila ibtida' ni adalah satu teks tua, faham tak? Teks yang tua. Qadimun bila ibtida' adalah satu teks daripada kitab yang tua, iaitu kitab Matan Aqidah Tahawiyah, yang pengarangnya wafat pada tahun 300 lebih. Kalau nisbah kepada sekarang ni, kalau kita bercakap dengan orang sekarang lah, dia dah 1000 tahun. Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang mula iktiraf benda ni, iaitu Syekh Ibn Taymiyah, maka beliau dalam lingkungan 600-an. Maknanya lebih kurang dah 300 tahun lah semenjak zaman Imam Tahawi. Jadi sepanjang zaman ni, sebelum Syekh Ibn Taymiyah ni, sedangkan kitab ni bukan kitab yang jumpa dalam gua ke, kitab ni memang kitab mutadawal. Semua orang makruf akidah Tahawiyah. Maka tidak ada dapatan bahawasanya ada di kalangan ulama yang telah mengkritik ibarat ni. Qadimun bila ibtida. Digunakan, dipelajari, diajar, disebut, sehinggalah datang beliau ini dan telah mengiktiraf perkara ni. Kata tak ada hadis, tak ada warid. Jadi hujahnya tidak ada warid. Bas, tidak ada warid. Maka jawapan ringkasnya kita kata yang tadi itulah, semenjak daripada 300 kurun ketiga ni, ini bukan baru datang ni, tapi semenjak kurun ketiga sudah diitlak oleh Imam Tahawi. Imam Tahawi ulama hadis, ulama riwayat. Tapi hujah itu hanya sekadar ijmali saja. Dan apakah hujah mereka mengatakan tak boleh? Mengatakan tak boleh, iaitu tidak warid. Tidak warid, mana tak adalah hadis. Dalam Quran tak ada. Jadi kita kata pertama, betul, dalam Quran tidak warid. Adapun Al-Qadim yang ada dalam Quran itu bukan merujuk kepada sifat Allah. Itu yang lain, semalam kita dah sebutkan, Urjun yang Qadim. Adapun hadis ada. Saya pernah sebut nama kitab Kitabul Asma' was Sifat. Ini dipanggil apa? Kitab akidah yang ditulis oleh ahli hadis, ahli al-athar, iaitu Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni dalam kitab beliau telah buat satu bab. Kitab Asma' was Sifat ni dia adalah jenis kitab akidah yang mendatangkan riwayat, bukan pakai hujah akal. Dia datangkan riwayat-riwayat yang isbatkan tentang akidah. Jadi sebelum zaman Imam Baihaqi memang masyhur mengitlakkan lafaz qadim kepada Allah. Maka Imam Baihaqi telah membuat satu bab, yang di dalam bab tersebut beliau telah membawa riwayat yang di dalam riwayat tersebut ada datang itlaq lafaz al-qadim kepada Allah Ta'ala. Kita tengok kepada Allah Ta'ala, adalah dalam riwayat ni. Dia yang pertama adalah hadis itu datang dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Musnad Imam Ahmad. Iaitu dalam satu riwayat, satu doa yang Nabi ajar, doa masuk masjid, yang berbunyi A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim.
Kemudian orang akan tanya, apakah wajah istidlal? Sebab dalam hadis ini mengitlakkan lafaz qadim kepada, bukan kepada zat Allah, tapi kepada sultan tu. Wa sultanihil qadim. Faham? Kekuasaannya yang qadim. Maka kita jawab, sultan ni adalah wasaf bagi Allah. Faham? Bila sesuatu wasaf disifatkan dengan qadim, maka wasaf itu qadim. Bila wasaf itu qadim, maka zatnya pun qadim lah. Faham tak? Mana boleh wasaf itu qadim, zat itu bukan qadim. Maka bila boleh diitlakkan qadim kepada wasaf, maka boleh juga diitlakkan qadim kepada zat. Itu dia punya wajah istidlal dia daripada hadis ini. Kemudian ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya daripada Abi Hurairah. Hadis ini adalah hadis tentang Asmaullahil Husna yang 99. Yang lafaz awalnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Salah satu daripada nama yang disenaraikan adalah At-Tawwabul Qadim. Dalam satu riwayat At-Tammul Qadim. Salah satu riwayat lagi apa? Yang satu riwayat At-Tawwabul Qadim, dan satu lagi riwayat At-Tammul Qadim. Tammul Qadim. Jadi di situ kan ada Al-Qadim tu, ditelakkan pada Allah Ta'ala. Kemudian dalam masalah qadim ni, ada orang berhujah, dia kata hadis yang kamu bawa tu hadis ahad. Hadis ahad ni dia tak boleh guna untuk bab akidah. Hadis tu ahad, bukan hadis mutawatir. Jadi hadis ahad dia tak boleh guna dalam bab akidah ni, nak isbatkan akidah tak boleh. Faham? Maka kita jawab, kita kena faham qadim ni. Bila orang bahas qadim, dia dua perkara. Satu, kita bahas segi i'tiqad. Kita wajib i'tiqad Allah itu qadim. Untuk masalah i'tiqad Allah itu qadim, kita bukan gunakan hadis ni. Faham? Kita guna dalil akal. Bahkan benda tu adalah ijma' bahawasanya Allah Ta'ala itu qadim. Sekarang ni hadis ini dibawa adalah dalam membahaskan benda fiqh, bukan benda akidah. Iaitu adakah boleh mengitlakkan lafaz qadim. Itu amrun amali, itu benda fiqh, bukan benda akidah. Adapun beriktikad Allah itu qadim, siapa boleh ingkar? Kamu ingkar ke Allah itu qadim? Tak. Sekarang ni dibahaskan lafaz, melafazkan. Maka kalau sekadar melafazkan ataupun mengitlakkan yang dia merupakan urusan fiqh, maka boleh menggunakan hadis ahad. Faham tak? Jadi itu tertukar antara beriktikad Allah itu qadim. Jadi adapun beriktikad Allah qadim, kita tak gunakan hadis tu. Faham? Itu benda yang jelas. Bahkan menjadi sebab ahli falsafah dikafirkan kerana menafikan qadim dan mengisbatkan qadim kepada alam.